Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita semua selamat tengah hari. Uh, Ustaz minta maaf banyak-banyak kerana ada sedikit masalah teknikal. Maklumlah, kita ni baru mula belajar live ya. Jadi adalah masalah sikit sebanyak. Okey, pada tengah hari ini insya-Allah kita akan dan kita hari ini cuba sekali lagi untuk bersiaran langsung kepada untuk anak-anak semua. Kita ni baru belajar. Jadi untuk mula-mula kita start, pertama Ustaz ucap mohon maaf banyak-banyak lah. Mohon maaf banyak-banyak kerana ada minggu lepas audio tidak begitu jelas. Ya, dan minggu ini pula Ustaz cuba sedaya upaya untuk mengadakan siaran langsung pada hari ini. Jadi ini daripada kelemahan kita dengan sistem yang ada pada hari ini kerana tidak begitu mahir. Apapun alhamdulillah, walaupun seketika kita dapat berjumpa. Untuk hari ini Ustaz cuba beri sedikit makluman kepada semua pelajar. Untuk makluman pelajar, sukatan tafsir STAM tahun ini adalah sukatan baru yang mana tidak pernah lagi ada di dalam peperiksaan. Jadi soalan-soalan belum, soalan-soalan contoh belum ada lagi. Maka dengan itu kita perlulah beri perhatian ketika perhatian tentang soalan di mana pelajar-pelajar boleh berbincang dengan guru untuk menghasilkan soalan-soalan daripada mata pelajaran tersebut ataupun tajuk-tajuk. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, sukacita Ustaz nak memperkenalkan ataupun memaklumkan tentang format pentaksiran ataupun soalan, format soalan tafsir. Tafsir ini terbagi kepada dua kertas. Kertas satu objektif mengandungi 40 soalan. 30 soalan daripada tafsir, 10 soalan daripada ulum Quran. Kesemua 4 soalan ini wajib 40 soalan ini wajib dijawab. Ya, wajib dijawab. Untuk tahun 2020 ini soalan berbeza dengan soalan-soalan tahun sebelum ini. Di mana soalan untuk tahun 2020 soalannya hanya mempunyai satu jenis soalan saja objektif, iaitu soalan aneka pilihan ataupun kita panggil abjad. Alif kunci jawapannya alif ba jim dal. Maka ia berbeza dengan sebelum ini di mana kita ada 3 bentuk soalan. Tahun-tahun dahulu kita mempunyai 3 bentuk soalan dalam objektif. Soalannya antara isi tempat kosong, suaikan dan sebagainya. Maka soalan-soalan itu pada tahun ini tidak diguna pakai lagi. Tahun ini kita hanya mengguna pakai soalan abjad, alif ba jim dal. Itu bahagian soalan kertas 1. Soalan kertas 2 sebagaimana yang lepas, tahun-tahun yang lepas, iaitu bentuknya lebih kurang tahun lepas. Pertama, alif ataupun terbahagi kepada 4 bahagian. Kertas 2, 4 bahagian.
Kata dua terbagi kepada dua, iaitu bahagian tafsir dan bahagian ulum. Bahagian tafsir mengandungi 3 soalan. Ya, wajib dijawab semua. Kesemuanya wajib dijawab. Bahagian ulum mengandungi 2 soalan besar, wajib dijawab kesemuanya. Satu soalan dari segi pemarkahan, satu soalan 20 markah. Bermakna tafsir ada 3 soalan, maka markahnya sebanyak 60 untuk tafsir. Bahagian ulum mempunyai 2 soalan. Satu soalan sebanyak 20 markah. Bermakna bahagian tafsir dan dicampur dengan bahagian ulum keseluruhannya adalah 100 markah. Dicampur dengan soalan objektif sebanyak 40 soalan ataupun 40 markah menjadikannya 140 markah keseluruhan dan dibagi kepada 140 per 140 dikali 100, itulah markah yang akan diperolehi oleh calon. Jadi seterusnya Ustaz nak terangkan bagaimana bentuk soalan dalam bahagian kertas 2. Bahagian kertas 2 untuk soalan tafsir terbagi kepada 4 soalan. Ya, 4 soalan iaitu soalan alif. Soalan alif ialah soalan berkaitan dengan mufradat. Soalannya mempunyai 4 soalan mufradat. Soalannya hati, contoh sebagai contoh Ustaz tak sempat lagi untuk tunjukkan di sini. Pertama, bahagian alif 4 mufradat wajib dijawab. Markahnya adalah 4 markah. Bahagian ba aneka soalan. Maksudnya bahagian ba itu mengandungi pelbagai soalan. Antaranya mufradat ataupun maksud ataupun mal murad ataupun ditanya dari segi nahu, mal i'rab ataupun di soal berkaitan dengan asbabun nuzul ataupun jenis-jenis hamzah. Contohnya banyak. Apabila kita belajar, kita akan jumpa dengan pelbagai jenis maklumat. Itulah soalan bahagian ba, pelbagai soalan ataupun pelbagai bentuk soalan. Dan markahnya sebanyak 6 markah, 6 markah. Seterusnya, soalan yang ketiga ataupun jim. Ini sudah biasa kita lihat kalau kita rujuk pada soalan-soalan tahun-tahun yang dulu pun sama, iaitu isyrah, syarah ayat ataupun tafsir ayat. Dan soalan yang terakhir daripada bahagian tafsir iaitu istimbat, hati ataupun istakhrij salasatan mimma yustafadu minal ayat, iaitu istimbat. Jelas, harap jelas. Alhamdulillah, maknanya soalan tafsir mengandungi 3 soalan wajib dijawab. Kebiasaannya soalan ini iaitu kebiasaan sebelum ini, setiap surah itu akan diambil satu soalan besar. Apabila kita belajar 5 surah, bermakna akan keluar daripada 5 surah itu 3 soalan. Di mana surah mana? Wallahu a'lam. Itulah. Jadi kita nak buat rujukan untuk betul-betul soalan itu. Takat ini belum ada lagi soalan-soalan contoh daripada sebab sukatan ini sukatan baru. Baiklah para pelajar, hari ini masa kita agak singkat sikit kerana teknikal lah Ustaz. Sekali lagi mohon maaf kerana keadaan belum biasa dengan live ini. Minggu lepas pun ada masalah komputer. Minggu ni pula masalah teknikal daripada diri Ustaz sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Baik, untuk pagi ni, tengah hari ni kita cuba tengok slide kita seterusnya.
apa yang dikehendaki oleh soalan ataupun pelajaran tafsir, iaitu dengan ringkas kita kata objektif. Setiap pelajaran, apabila kita mempelajari sesuatu pelajaran, semestinya ia mempunyai objektif, iaitu berakhir. Pembelajaran tersebut, pelajar mesti mencapai objektif. Di sini digariskan beberapa objektif yang perlu kita belajar ketika kita ketahui ataupun kita ambil tahu tentang pelajaran ataupun tajuk-tajuk yang kita belajar. Pertama, adafu ad-dirasah. Adafu dirasah, iaitu objektif pembelajaran. Maknanya di akhir pembelajaran ini, diharapkan para pelajar dapat mengetahui perkara-perkara seperti berikut. Di sini disebutkan sebanyak 6 perkara. Maknanya apabila disebut 6 perkara di sini, dalam peperiksaan ataupun soalan juga akan tertumpu kepada 6 perkara ini juga. Pertama, ya'riful maqasid. At-talib ya'riful maqasida suwar az-zariyat. Pelajar mesti mengetahui maksud ataupun tujuan surah Az-Zariyat. Wa mashtamalat alaihi min mawdu'at, dan apa-apa tajuk yang terkandung di dalamnya. Bila kita belajar sesuatu surah, kita mesti tahu objektif ataupun maksud surah tersebut. Sama ada ia berbentuk dakwah kepada tauhid ataupun hukum syariah. Yang keduanya, ya'rifu ma'ani mufradat al-ghamidah. Pelajar mesti mengetahui mufradat-mufradat yang disebut ataupun yang dinyatakan ataupun yang dihuraikan di dalam tajuk tersebut. Al-ghamidah iaitu mufradat yang agak susah, yang jarang diguna pakai di luar. Jadi mufradat tersebut dihuraikan ataupun diberi makna dalam satu bentuk soalan. Dalam bentuk soalan, dalam satu kalimah, ataupun dihuraikan mufradat itu dalam bentuk maksud. Baik, bahagian dua ini, sekiranya ditanya ataupun disoal dalam bentuk kalimah, maknanya kita akan hanya menjawab dengan satu kalimah sahaja, dan soalannya terletak di bahagian alif. Sekiranya soalan ini dalam bentuk huraian ataupun dengan kata lain, contoh soalannya mal maksud, mal murad. Bila disoal mal maksud atau mal murad, secara automatik soalan ini akan duduk di bahagian ba dalam soalan besar. Dan markahnya berbeza dengan markah satu perkataan. Kerana apa? Kerana ia perlu kepada huraian. Jadi markah diperuntukkan sebanyak 2 markah. Untuk mal maksud ataupun mal murad untuk kalimah. Perkara yang ketiga, salisan yaqifu ala aujuhil i'rab. Pelajar mesti mengambil cakna tentang bentuk i'rab. Ada mubtada, khabar, apa sajalah. Maf'ulun bih, maf'ulun fi dan sebagainya. Apabila terdapat i'rab yang dihuraikan di dalam ayat tersebut, maka pelajar wajib mengambil tahu tentang i'rab tersebut. Cara yang terbaik sekali. Oleh kerana Al-Quran itu bukan mudah untuk kita mengi'rabkannya, maka kita ambil saja apa yang dinyatakan oleh ulama dalam bentuk hafazan. Okey, seterusnya perkara yang keempat. Untuk pagi ini mungkin Ustaz banyak menghuraikan tentang bentuk ni saja. InsyaAllah masa akan datang pelajar sudah tahu objektif apa yang kita nak pada pelajaran tafsir ini. Baik, yang keempatnya, yaqifu ala tafsir at-tahlili lil ayat. Pelajar mesti
mengetahui, dapat mentafsirkan cara terperinci ataupun menyatakan ayat tersebut, maksud ayat tersebut. Kerana apa? Kerana apabila kita mempelajari tafsir, semestinya kita tahu mentafsirkan ayat tersebut. Ya. Untuk lebih memahami, para pelajar boleh menggunakan buku-buku tafsir dalam bahasa kita dahulu sebelum maknanya kita memahami. Sebelum kita memulakan pelajaran, pelajar boleh baca tafsir. Banyak tafsir-tafsir Al-Azhar, tafsir Ar-Rahman dan sebagainya yang dalam tulisan Rumi ataupun Jawi. Kita memahami dulu sebelum kita memulakan pelajaran, supaya apabila guru memulakan pelajaran tersebut, pelajar boleh lebih mudah memahami. Yang kelima, khamisan yatazawwuq al-asrar al-balaghiyah lil Quran. Pelajar mesti mengetahui tentang bahasa balaghah. Bahasa balaghah, kalimah-kalimah yang dalam bentuk balaghah min khilal surah juz' az-zariyat, daripada surah-surah dalam juzuk az-zariyat. Maknanya balaghah seperti kalau kita belajar balaghah seperti tasbih, kinayah, perkataan ini mal asrar, contohnya masirul balaghiyah fi hadha, contohnya kita kata ini hadhil kalimah kinayah, kinayah ataupun tasbih dan sebagainya. Itu saja yang perlu kita jawab. Dan kesemua ini Ustaz rasa tidak menjadi masalah apabila kita rajin belajar. Yang rajin insya-Allah dia akan dapat. Yang keenam, sadisan yastambitu ad-durus al-mustafadah min as-suwar. Mengambil pengajaran daripada apa yang telah kita belajar, iaitu istinbat. Istinbat. Maka inilah 6 objektif untuk madah tafsir. Okey, sekiranya pelajar-pelajar ada soalan, boleh mukakan soalan insya-Allah. Ustaz, terima kasih kepada yang sedang bersama kita pada hari ini. Muhammad Firdaus Hakim, terima kasih. Nas Nurul Atirah, terima kasih. Afifi Yusra, sedang bersama kita pada pagi ini. Selamat berkenalan dengan Ustaz. Seterusnya, kita cuba tengok bentuk soalan. Kalau Ustaz nak ambil masa untuk mengajar dalam ni, mungkin masa lama lah, kita boleh tengok. Okey, ini contohnya. Ini sukatan ataupun tajuk yang kita belajar pada hari ini, yang kita nak bincang. Ustaz lebih suka tumpu kepada soalan. Soalan. Baik, hari ini kita cuba bincang tentang surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, iaitu tajuknya Al-Ba'thu Haqqun. Al-Ba'thu Haqqun. Dalam surah Az-Zariyat, kita bermula dengan tafsiran ayat. Qala Allah Ta'ala waz-zariyat. Jadi ini mufradat. Mufradat sudah kita jumpa kalimah pertama, iaitu mufradat. Az-zariyat maknanya ar-riyah, iaitu angin. Di sini ada 2 perkataan yang perlu kita perhatikan, iaitu pertama waw. Yang keduanya az-zariyat. Jadi kalimah pertama iaitu az-zariyah maknanya ar-riyah. Di sini akan wujudnya satu soalan. Sebab di sini ada jawapan. Li'annaha tazru at-turab wa ghairah. Baik,
Apa bentuk soalannya? Kita tengok sini. Pertama, ma makna kalimah az-zariyat. Walima sumiyat bidzalik. Kenapakah dinamakan az-zariyat? Jawapannya, az-zariyat ya ar-riyah, yaitu angin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kata waz-zariyati zarwa? Kenapa Allah kata zarwa? Baik. Limadza ataupun lima sumiyat bidzalik, jawapannya wa sumiyat bidzalik li'annaha tazru turab ghairah. Dinamakan az-zariyat itu kerana ia menghembuskan tanah ataupun debu dan lain-lainnya. Okey. Kemudian kalau Ta'ala falhamilati wiqra. Kemudian waw, waw. Kita tengok pada waw. Wal wawu lil qasam. Ini poin yang kedua. Kalau kira sebenarnya kita sudah ada 3 poin sini. Poin pertama makna az-zariyat, iaitu ar-riyah. Poin yang kedua, limadza sumiyat bidzalik. Jadi jawapannya poin yang kedua, li'annaha tazru at-turab wa ghairah. Yang ketiga, poin yang ketiga, wal waw. Waw ini dipanggil wawul qasam. Bila ada wawul qasam, semestinya ada al-muqsam bih. Waw lil qasam, waw ini untuk sumpah. Waw sumpah, waz-zariyat iaitu muqsam bih. Yang disumpah itu ialah az-zariyat. Jika manusia biasa ataupun kita orang Islam, orang mukmin, bila bersumpah, kita bersumpah dengan Allah. Kita kata wallahi, contoh. Waw itu wal qasam, muqsam bihi Allah. Dan bagi Allah pula, Allah akan bersumpah dengan makhluknya. Semua jenis makhluknya Allah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan untuk buat sumpah. Tidak seperti kita manusia hanya yang boleh bersumpah dengan nama Allah sahaja. Baik, jadi az-zariyat itu muqsam bih. Zarwan, ini satu poin lagi, masdar. Ini i'rab, dari segi i'rab, zarwan masdar maf'ul mutlaq mansub. Baik, soalannya sini, mal i'rab zarwan. Itu contoh. Ya. Kita jawab masdar maf'ul mutlaq mansub. Kena jawab sampai sinilah. Kalau kita kata jawab masdar sahaja, kemungkinan markah kita hanya dapat separuh saja. Baik. Biasanya markah di sini 2 markah. Jadi kalau kita jawab masdar saja, kita akan dapat hanya 1 markah. Maf'ul mutlaq mansub dapat lagi. Baik. Soalan lagi boleh disoal, wal amil fihi ismul fa'il. Wa bayyin al-amil. Boleh juga soalan begitu. Iaitu isim fa'ilnya, amil ialah az-zariyat. Amil ni isim fa'il. Maka dia adalah az-zariyat. Angin tadi. Ya. Ini bentuk soalan yang boleh kita ambil sebagai contoh lah. Poin-poin yang penting perlu antum tahu. Wa qawlu ta'ala falhamilati. Hamilat maksudnya ataupun maknanya ma makna al-hamilat. Hamilat maknanya as-sahab. As-sahab awan. Sini ada 2 poin. Pertama makna hamilat, yang keduanya kenapa dinamakan dia hamilat? Hamil ni ialah yang memikul, yang membawa. Tapi dimaksudkan sini ialah as-sihab. As-sihab. Limadha? Li'annaha tahmilul matar. Kerana awan itu membawa hujan. Ma makna wikran?
Ini makna lagi. Wikran maknanya saqalan minal ma, iaitu berat ataupun bebanan daripada air. Jadi awan tadi membawa apa? Membawa air hujan. Saqalan ni sakil daripada perkataan asalnya saqala sakilun. Baik, kedudukannya dalam i'rab pula wikran. Satu lagi i'rab yang kita jumpa. Wikran. Ya. Wa huwa maf'ul. Wikran ni ialah maf'ul. Maf'ul al-hamilat. Jadi hamilat ialah fa'il, maf'ulnya wikran. Harap pelajar boleh ambil ambil tahulah cakna ya. Walaupun kita nampak ianya pendek tetapi penuh dengan isi. Ya, penuh dengan isi. Kita baru 4 baris kita belajar, baru sampai 4 baris, 3 baris lebih, tapi soalannya sudah mencapai 5-6 soalan. Jadi inilah soalan-soalan ataupun nuktah-nuktah yang pelajar perlu tahu. Sebab daripada nuktah-nuktah penting inilah lahirnya pelbagai soalan. Baik, fal jariyat. Jariyat maknanya al-ful. Kapal-kapal layar. Jariyat maksudnya yang gerak. Perkataan jariyat asalnya jara yajri. Jadi maksud sini ialah al-fulk, iaitu kapal. Yusran, jarian za yusr. Maknanya jarian jayas, jayas. Maknanya bergerak dengan mudah. Dengan adanya angin tadi, maka kapal-kapal layar bergerak dengan mudah. Kalau di zaman dahulu, orang menggunakan layar untuk bergerak. Menggerakkan kapal ataupun perahu menggunakan layar. Walau bagaimanapun, angin ini masih diperlukan sepanjang masa kerana ia boleh menghidupkan. Maksudnya pada angin inilah manusia dan makhluk-makhluk boleh hidup. Baik. Yusra, jarian yusra za'ai zatis yas ni maknanya inna ma'al usri yusra. Yusra tu mudah. Jadi bergerak dengan mudah. Ataupun perkataan lain kita boleh kata zat suhulah. Perkataan suhul daripada sahlun, suhul. Aku tu cuba tengok soalan. Okey. Perkataan tadi kita kata mal i'rab zarwa. Kepada pelajar yang sedang mengikuti yang ataupun yang bakal mengikuti siaran kita ni, minta sediakan buku duduk letak di depan supaya pelajar boleh rujuk dalam masa sama, boleh rujuk. Bab buku ni sudah dikira ringkas. Ini i'rab. Ma i'rab zarwan wa ma amil fi. I'rab dia maf'ul mutlaq wal amil fihi ismul fa'il. Ismul fa'ili az-zariyah. Ini jawapan. Contoh yang lain. Mana'ul waw. Ini balik kepada soalan yang pertama tadi. Waw pada wazariyat, wawul qasam. Satu kalimah cukup. Untuk biasanya digabungkan dua perkataan, dua soalan. Mana'ul waw wa ma al-muqsam bih. Jadi waw ini wal qasam wal muqsamuhu az-zariyat. Ya, az-zariyat. Contoh yang keempat. Fal hamilati wiqra. Ma makna al-hamilat? Walima mal murad bihamilat. Mal murad bi al-hamilat walima sumiyat bidzalik. Apakah yang dimaksudkan dengan al-hamilat? Walima sumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan dia hamilat? Baik, jawapannya al-hamilat hiya as-sihab. Wa sumiyat bidzalik, dan dinamakan demikian li'annaha tahmilul matar, kerana ia membawa air ataupun mengandungi air. Soal,
Ma makna wikra? Ma makna wikra? Wa ma i'rabu? Wikra maknanya saqalan minal ma. Satu jumlah ataupun bebanan daripada air, sejumlah air yang terdapat dalam awan. Wa ma i'rabuhu? I'rabuhu maf'ulun al-hamilat. I'rabnya ialah maf'ul kepada hamilat. Bentuk kalau kita tengok bentuk soalan ni tak begitu susah. Tapi kena usaha ya. Pelajar-pelajar kena usaha. Baik, faljariyat yusra makna al-jariyat. Ini sudah kita huraikan. Al-jariyat ya al-ful. Yusra sahaja ma makna yusra iaitu za suhulah. Baik, seterusnya bentuk soalan tafsir. Macam mana kita nak tafsir ayat? Fal muqassimati amra. Contoh ya. Mal maksud bil muqassimat? Walima sumiyat bidzalik? Apakah yang dimaksudkan al-muqassimat? Muqassimat ialah al-malaikah. Muqassimat maksudnya orang yang membahagi-bahagikan ataupun orang yang mengaturkan sesuatu arahan. Itu dipanggil muqassim. Contohnya, sebagai contoh, kita diberi tugas oleh guru untuk membagikan makanan kepada pelajar-pelajar. Jadi guru akan serah kepada kita sejumlah makanan, kemudian kita agihkan kepada pelajar. Maka di situ kita dipanggil muqassimat. Muqassimat yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah al-malaikah. Kerana malaikah lah yang akan membagi-bagikan hujan. Ada juga ulama kata malaikat akan membagi-bagikan rezeki, menyusun rezeki sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Baik, limaza yusamma bil muqassimat wa sumiyat bidzalik? Kerana dinamakan muqassimat li'annaha tuqassimul umur. Kerana mereka itu membagi-bagikan urusan, perkara yang diwajibkan ke atas mereka ataupun melaksanakan tugas, iaitu tugas pembahagian. Minal amtar, malaikat akan menyusun jadual hujan. Wal arzaq, rezeki, wa ghairihima, dan lain-lainnya. Ataupun dengan jawapan lain, taf'alul taqsim ma'murah bidzalik. Itu boleh jawab juga. Boleh juga kita jawab dengan mal maksud bil muqassimat. Boleh juga kita kata taf'alul taqsim ma'murah bidzalik. Mereka menunaikan, melaksanakan tugas pembahagian sebagaimana yang diperintahkan ke atas mereka. Seterusnya nama zijul as'ilah wal ajibah. Seterusnya iaitu jawapan untuk soalan tadi. Masih soalan tadi. Au tatawalla taqsim amrul ibad. Ataupun malaikat itu mengambil tugas untuk melaksanakan urusan manusia. Sebagai contoh, fajibril lil wahyi. Maka Jibril alaihissalam tugasnya adalah menurunkan wahyu ataupun membawa wahyu. Ini tugas taksim, muqassimat. Maknanya malaikat ini ialah digelar sebagai muqassimat. Kerana tugas mereka ialah membawa wahyu. Wa Mikail lirahmah. Manakala Mikail pula ialah malaikat yang membawa rahmah. Wa malakal maut liqabdil arwah. Malaikat maut pula ialah untuk mencabut nyawa. Ini tugas-tugas yang telah dibagi-bagikan oleh Allah kepada para malaikat. Wa Israfil linafhi ar-ruh. Adapun malaikat Israfil untuk meniup ruh. Nafhi ini makna untuk meniup sangkakala, untuk menghancurkan bumi ataupun meniup kali kedua untuk membangkitkan manusia daripada alam kubur. Au al-maqsud bil al-muqassimat ya ar-riyah.
Ada ulama mengatakan bahawa boleh juga ditafsirkan muqassimat itu ialah angin. Li'annaha tunsyi'us sahab. Kerana anginlah yang menciptakan awan. Maka peranan angin itu juga dikatakan muqassimat. Okey. Kita ambil contoh soalan belajar hari ini. Bahasa Arab tajuk ini pelajar sudah belajar, tetapi kita ulang balik kerana pada tahun ini adalah tahun kali pertama sukatan ini kita belajar dan tidak ada soalan, maka kita tajuk ini sangat penting, tajuk-tajuk awal-awal ni lah, ya, awal-awal. Jadi cuba pelajar perhatikan pada soalan, ya. Kalau kita nak ambil masa untuk kita huraikan ke semua di sini, Ustaz rasa tak sempat. Baik, cuba tengok soalan seterusnya. Innama tu'aduna la sadiq. Ayat kelima. Ma i'rab innama tu'aduna la sadiq. Jawabnya ialah jawabul qasam. Ini jawapan dia. Jawabul qasam. Jadi orang tanya ma i'rab. Kita kena ingatlah. Innama tu'aduna dalam segi i'rab ialah jawabul qasam. Kemudian di dalam ayat di atas innama ada perkataan ma. Tadi keseluruhan ayat ini adalah jawabul qasam. Tetapi di dalam ayat itu terdapat kalimah ma. Maka disoal juga ma naw'u ma. Ma. Ma sini dia bagi ma mausulah. Ma mausul ni maknanya alladhi. Alladhi tu'adun. Innama innal ladzina tu'adun. Gitu. Maknanya perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Taala. Ma mausulah ai alladzi tu'adunahu, perkara yang telah dijanjikannya. Ataupun boleh dijadikan ma itu sebagai ma masdariyah. Ma masdariyah pula membawa makna wa'dukum, janji kamu. Jadi pelajar-pelajar boleh jawab dua bentuk, sama ada yang ambil yang ma mausul ataupun ma masdariyah. Contoh soalan seterusnya, ya. Mal mau'ud fil ayah. Ataupun ma maknal mau'ud. Mau'ud al-ba'tsu, hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Yang ke-12, ya, kita cuba cepatkan. 5 wusifa al-wa'du bisidq. Kenapa disifatkan janji Allah itu dengan sidq, kebenaran? Jawapannya adalah mubalaghatan. Mubalaghah, ya, untuk meyakinkan kita bahawa ia benar-benar akan berlaku. Kerana janji Allah tidak pernah diingkari. Apa kaitannya? Kaitannya rezeki. Rezeki hujan. Yang kita belajar tadi, awal tadi. Apa kaitannya rezeki, hujan, tugas malaikat? Kaitannya ialah untuk meyakinkan bahawa janji Allah itu benar. Al-ba'tsu haqqun. Itu tajuk dia. Ingat, ya. Al-ba'tsu haqqun maknanya hari kebangkitan pada hari kiamat, hari akhirat kelak, betul-betul wujud sebagaimana Allah telah janjikan kepada kita tentang rezeki. Iaitu rezeki yang dibawa oleh malaikat, yang dibawa oleh angin. Allah mengizinkan udara. Allah mengurniakan kepada kita udara. Allah mengurniakan kepada kita rezeki. Maka janji-janji Allah itu telah Allah tunaikan di dunia. Itu menunjukkan bahawa janji Allah di akhirat juga akan benar. Ya? Itu maksudnya. Baik, seterusnya. Ayat ke-6. Innad dina lawaqi'. Wa innad dina lawaqi'. Baik. Ma makna ad-din? Mad-din maksudnya al-jaza' 'alal a'mal. Baik. Ma makna lawaqi'? Waqi' maknanya lakain.
nescaya akan berlaku. Waqa'a ni berlaku. Kana yakunu kainun. Tu. Kain ni maknanya benar-benar akan berlaku. Baik, kemudian ada lagi waw pada wasama zatil hubuk. Waw wasama zatil hubuk. Waw ni juga waw qasam sebagaimana kita jumpa pada awal-awal ayat tadi wazariyat. Ini waw qasam yang lain. Kemudian mal maksud bizatil hubuk. Zatil hubuk. Maknanya di langit itu adanya jalan-jalan. Ini sistem yang telah dicipta oleh Allah SWT. Di langit sebagaimana di bumi ini ada jalan, di langit juga ada jalan dan laluannya. Iaitu taraik al-hasanah au an-nujum. Jalan yang baik ataupun adanya bintang-bintang. Kata ulama, hubuk ini maksudnya tariq, taraik ataupun jalan, jamak ataupun nujum, bintang-bintang. Baik, kita teruskan lagi soalan sedikit lagi insya-Allah. Masa kita sudah lebih masa sikit. Baik, seterusnya Ustaz cepatkan dan pelajar boleh cek balik tentang soalan ini dan jadikannya sebagai soalan contohlah. Okey, 17 soalan 18 makna kalimah yufaku. Yufrasu mal marja' dhamir ha. Ha ni pada Al-Quran atau Ar-Rasul. Seterusnya kutila al-kharrasun, makna kharrasun? Kharrasun hum al-kadzabun, orang-orang yang mendusta. Manil kharrasun? Ni ma makna, bezakan antara makna dengan siapa. Soalan 20, apa makna kharrasun? Soalan 21, mal al-kharrasun. Mal kharrasun. Hum al-kadzabun, al-muqaddirun ma la yasif. Orang yang dusta dan orang yang sentiasa melakukan ataupun menyangka sesuatu yang tidak betul. Mereka banyak prasangka. Kemudian soalan seterusnya kalimah ghamrah. Ghamrah makna kalimah yas'alun, makna kalimah ayyan, mal murad yaumuddin, yaumuhum 'alan nar, mana yuftanun. InsyaAllah Isah akan datang kita akan huraikan kerana sebentar tadi pun sebagaimana kita maklum masa kita hanya separuh masa kita terbuang kerana teknikal. Untuk sekali lagi mohon maaf banyak-banyak. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh mukakan soalan melalui Facebook live ini dan insya-Allah Ustaz akan cuba jawab sedaya upaya insya-Allah. Jadi terakhir sekali ialah namazi' as'ilah wa ijabah ba'du ma yustafad. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil daripada tajuk ini adalah 3 pengajaran. 3 ini insya-Allah semoga bertemu lagi di masa akan datang. Sekali lagi Ustaz minta maaf dan selamat berehat pada semua. Semoga antum semua berjaya dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.